Siapa-siapa berkah hendak ia bahawa hendak melepaskan daripada azab kubur. Ni, ya dok ayat. Siapa-siapa yang nak diri dia lepas pada azab kubur. Jadi kita dengar saat ni Allah. Takutnya azab kubur ni. Aku tak say ke, tak say we kena, nak we selamat pada azab kubur, maka atas orang anak hak ni tu bahawa melazim 4 perkara dan menjauhi ia akan 4 perkara. Minta buat 4 perkara, jangan buat 4 perkara. Baik tu. Nah, jadi saya tu royak hak ni, lepas tu royak hak nun nak we ada kita hak ni tu boleh tahu, nah lepas tu pakak takut. Nah, pakak tak say. We tinggal benar-benar maksiat tu. Alhamdulillah. Lepas tu dia sebut pula, nah, dia kata kena, adapun 4 perkara yang melazim ia akan dia itu 4 perkara yang kita kena buat. We selamat pada azab kubur ni. Nah, mana? Pertama, jaga semaya. Jaga semaya. Dah. Jaga semaya. Siapa-siapa yang nak diri dia hak ni tu lepas pada azab kubur, yang pertama hak dia kena buat memelihara akan sembahyang. Kena jaga semaya. Tu dia dah, kena jaga semaya. Kena jaga semaya weh ni. Ni hak besar kali. As-salatu imaduddin. Kita orang beriman duduk dalam kita duduk dalam keimanan. Kita yune kuam cia. Kon Islam, orang Islam semua kena ada percaya, kena ada percaya dengan Tuhan. Tuhan royak lagu mana, kita kena percaya lagu tu. Pas kita kena percaya dengan Nabi kata. Nabi royak lagu mana, kita kena percaya lagu tu. Nabi royak kata dalam kubur ada azab. Nak lari pada azab tak boleh. Misal tu kita buat benda haram, tak taubat, tak semaya contoh. Nah, nak lari pada azab kubur tak boleh. Ada hadis Nabi sebut, masa kita duduk usung mayat nak pergi hantar kubur. Sudah mayat-mayat sejik semua dah. Lepas tu demo pun usung mayat. Usung mayat. Nah, bibir atas bahu. Jalan pergi kubur. Masa orang duduk usung mayat tu. Mayat. Roh dia duduk atas mayat tu. Dia royak kepada orang usung dia. Kalau mayat saat ni tu, mayat hak deraka dengan Tuhan, banyak dosa dia kata, "Mun wagi aku mana?" Sebab dia nampak dah, dia tahu dah. Kata dalam kubur Tuhan duduk cedek seksa. Dia duduk murih kepada orang hak usung dia, tapi tak ada suara habuk hak dengar suara mayat tu royak hak ni. Sebab tu cara hak kita nak we selamat ke, kita buat amal. Jaga semaya ni, duk ayat ni. Jaga semaya. Nah, jaga semaya, baca Quran. Lepas tu tinggal benda hari-hari hak Tuhan larang tu. Jangan buat bucah hak besar kali. Buat kita kena seksa kubur. Kita pergi langgar perintah Tuhan. Gapa-gapa hak Tuhan kata tak leh, kita pergi buat. Allahu Rabbi ya Karim. Sebab tu kita semua ni kena we takut. Orang lah ni, orang akhir zaman lah ni, dia nak we benar, dia nak we boleh buat je. Gapo hak hati dia nak we boleh buat tu je. Gapo hak Tuhan larang, hukum Tuhan gapo dia tak ada dah. Allahu Rabbi. Nah, supaya dengan duit reba ke. Lah ni kalau tak main reba, payah nak nego. Payah nak labur kalau tak main duit reba, tak main dak biarlah ni hayat yang main. Nah, bukan nak dilabur gitu mau siapa kena pergi buat benda haram gitu. Yang. Allahu Rabbi. Kadang-kadang dia mau tak lah ni dia mau buat kerja gapo-gapo ke kena ada duit dak biarlah ke. Pak kita nak lari pada azab kubur lagu mana dak main duit dak biar tu. Nah, dan maksiat hal lain lagi. Ya Allah. Nah, di antara orang yang kena seksa kuburnya, orang tak bayar hutang orang. Ni sebab tu siapa-siapa hak duk lari-lari ke orang hak dia hutang lagi tu ingat molek dah. Lari tak bayar boleh, di atas dia lari boleh. Tapi masa mati kena seksa dalam kubur orang tak bayar hutang ni.
Siapa Nabi SAW tak semaya mayat orang lekat hutan. Ada satu kali tu, nah, orang tu, sahabat tu, dia mati tak payah hutan. Nabi tak semaya. Nabi bukan Nabi larang maya. Nabi diri tak semaya. Lepas tu Nabi suruh sahabat lain tu, Abu Bakar tu, maya mayat tu. Nabi tak semaya. Ada sahabat ayat Nabi, ya Rasulullah, tak apa, hutang dia amat sanggup nak bayar. Buat Nabi dengar lagu tu, Nabi baru semaya mayat orang tu. Tengok. Dah. Sebab tu kita semua, hutang tu boleh. Orang pun nak tolong kita, tapi kita nak bayarlah hak orang. Tu dia dah, kena bayarlah hak orang. Dia mau mari minta siapa dumah, kita lari. Tak boleh. Allahu Rabbi ya Karim. Ingat molek tu. Jadi yang pertama, kita kena jaga semaya. Kita kena jaga semaya dah. Anak-anak kita, bini kita, tok lelaki kita kena suruh dia jaga semaya hati. Supaya rongrian pik term lah ni ke, ataupun ngajak Allah duduk rumah lah ni ke, Zuhur anak kita duduk dalam mata kita, Asar anak kita duduk dalam mata kita. Kita nampak, kita tengok dia duduk rumah, lepas tu kowik pula. Nak pergi mana-mana tak boleh. Duduk dalam rumah, anak kita duduk dalam rumah belakang. Kita kena suruh dia semaya. Kena suruh dia semaya. Kalau tak semaya, jumpa dengan seksa lah dalam kubur tu. Wal'iyazabillah. Yang pertama, kena jaga semaya. Di antara semaya hak buat wicerah dalam kubur, maya tahajud. Orang maya tahajud seumur ni, Allah Ta'ala wicerah dalam kubur dia. Dan kedua, baca Quran. Baca Quran. Bacalah surah-surah ke apa pun. Di antara surah hak Nabi rakyat khah. Siapa baca surah ni, Allah Ta'ala selamat, lepas pada azab kubur, iaitu surah Tabah. Surah Al-Mulk, surah Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Mulk. Surah Tabah lah kita kecek. Kita rakyat surah Tabah. Baca surah Tabah, baca Quran. Kalau kita tak ingat baca surah Tabah, baca surah hak lain pun tak apa. Baca Quran. Baca Quran. Dan ketiga, banyakkan zikir. La ilaha illallah ke, subhanallah ke, alhamdulillah ke, Allahu akbar ke. Kita banyakkan zikir. Nak lepas pada azab kubur. Yang keempat, bersedekah. Banyakkan sedekah. Banyakkan sedekah. Sedekah. Sedekah kepada masjid, buat masjid ke supaya ngamarang. Saya pergi di pagi marin kita buat lesok di Kapung Pasir, Sipur, Tanyemah. Jadi baboheng alaning dia duduk buka ponok. Di Pongkelak, di Jingo, lepas tu tepat situ tu spek. Spek sungguh. Siapa yang kena ponok aboheng di Pongkelak tu, spek sangat ya. Lepas tu dia pun kena cari di kot lain. Lepas tu boleh di Kapung Pasir di Sipur. Lepas tu beli tanah situ. Puluh rai semua. Pagi marin saya pergi buat lesok dah lah situ. Lepas tu siapa-siapa yang nak bagi sumbangan bericak lagi tu boleh lah. Misal kemarin kita bericak dah. Hari ni nak bericak pula pun tak ada gapa boleh, insya-Allah. Kita pergi tengok lah lesok pagi marin. Kita buat situ. Bericak insya-Allah taala. Jadi nak lepas pada azab kubur, kita kena sedekah. Kena sedekah. Di antara orang dalam kubur nyesal, tahu tak kata nyesal sebab apa? Sebab dia sikit dekah. Di atas dunia lah ni, kita wasa kata kalau kita dekah banyak, kita wasa kata rugi kita. Wasa baik dekah banyak-banyak banyak-banyak wasa rugi. Ada setengah orang baik 100 ku adi walah duit dalam bank dia tu kat juta, tapi tapi nak yata tak ada gapo, amun nak yata kita nak dekah apa kok tu serah kita, ada masalah. Tapi hak saya nak oyak orang dalam kubur duduk nyesal sebab dia dekah sikit. Hani nak ya hak tu. Di antara orang dalam kubur duduk nyesal sebab apa? Masa hidup di atas dunia dulu aku dekah sikit. Duk nyesal dalam kubur, Kalau aku tahu kelebihan orang dekah,
Wa'wi aku selamat daripada azab kubur. Aku nak dekah banyak-banyak. Tapi masa dalam kubur tak boleh nak buat apa dah. Nak royak wi anak dekah kita pun tak boleh dah masa kita duduk dalam kubur. Nah, baik tu. Sebab tu buat kita semua, tak usah kita rugi. Kita yakin, kita percaya. Kita percaya hak Nabi royak, hak ulama-ulama tu untuk kita duk royak. Kita buat. Untuk kita, lepas pada mati. Untuk kita, lepas pada mati. Itu 4 perkara semua. Jaga semaya, jaga semaya, lepas tu baca Quran, lepas tu banyak zikir, lepas tu bersedekah. 4 amalan ni kita kena buat. Kena buat, selamat daripada azab kubur. Lepas tu ia sebut pula, maka bahawasanya segala perkara ini. 4 perkara hak ni tu. Semaya, baca Quran, banyak zikir, sedekah, menerangkan kubur dan meluaskan diakan kubur. Wa'wi kubur kita tu cerah, wa'wi kubur kita tu luah. Tu. Wa'wi kubur kita cerah, wa'wi kubur kita luah. Tu. 4 perkara tu. Siapa yang nak wi kubur dia cerah? Lah ni tak apalah duduk atas dunia cerah dengan pelita. Tapi dalam kubur bukan cerah dengan pelita. Cerah dengan amalan. Amalan apa? Yang pertama semaya. Yang kedua baca Quran. Yang ketiga berzikir. Yang keempat bersedekah. 4 amalan ni wa'wi kubur kita cerah. Bila kita mati pak, kita duduk dalam kubur cerah kubur kita. Lepas tu luah kubur kita. Itu 4 perkara. Untuk kita semua dengan dah tahu dah, kita pakai usaha belakang insya-Allah. Dan ada pun 4 perkara yang menjauh ia akan dia itu. 4 perkara kita kena jauh. 4 perkara hak kita jangan buat. 4 perkara hak kita jangan buat gapo? Pertama, berdusta, jangan kecek bohong. Jangan kecek bohong. Nak selamat pada azab kubur, yang pertama jangan kecek bohong. Allahu Rabbi Karim. Kita hari ni suka kecek bohong. Dalam kitab, saya nak sebut, nak royak sikit hak dalam kitab ulama sebut ni. Ulama royak berdusta, hak kecek bohong. Kita kenal dah apa makna kecek bohong dah. Amun nak royak sikit hukum orang kecek bohong ni. Ya royak sini, berdusta yang menyakiti akan orang yang lain-lain. Orang kecek bohong. Dengan sebab dia kecek bohong, orang lain saat ni tu sakit hati. Menyakiti orang lain. Dengan sebab dia kecek bohong, orang lain jadi sakit hati. Maka itu dosa besar. Ya ni kecek bohong, orang sakit hati. Maka itu dosa besar. Tengok, dosa besar weh, orang kecek bohong. Kecek bohong pasal mana hak dosa besar? Hak orang sakit hati. Bersalahan, berdusta yang tiada menyakiti orang lain. Kalau kita kecek bohong tapi orang lain tak sakit hati. Kadang-kadang kita kecek bohong orang suka. Tak ke? Kita kecek bohong tapi orang suka. Orang dengar orang suka. Maka iaitu dosa. Dosa juga weh. Ya ada biasa orang kecek bohong. Benar yang kecek tu tak ada sungguh hali. Tapi yang kecek bohong tu tak ada orang sakit hati ke apa. Hak tu dosa juga. Dosa ke apa? Dosa kecil. Dosa kecil weh. Kalau kita kecek bohong orang sakit hati, hak tu dosa besar. Kalau kita kecek bohong orang tak sakit hati ni. Bahkan kadang-kadang kita kecek bohong, dia mau suka pula. Kita royak tu walha, rang kita royak tu rang bohong. Dia mau suka hak tu dosa juga weh, dosa kecil. Dosa juga tu. Ada juga kecek bohong hak tak dosa. Kecek bohong tak berdosa. Kecek bohong tu kecek bohong lah, tapi tak berdosa. Mana? Dia kata sini kerana
mendamaikan antara manusia. Kita kecek bohong nak orang hak balah jadi baik. Contoh kata A dengan B. A dengan B ni balah hak dia tak kecek lama dah. Kita ni nak buat lagu mana we A dengan B ni klik baik mula. Kita nak pergi kecek lagu mana dengan A. Kita nak pergi kecek lagu mana dengan B. We dua ni jadi baik mula. Kita pun fikir mari. Aku kena kecek bohong dah weh. Aku kena pergi royak kepada A gini-gini. Lepas tu kena royak kepada B gini-gini. Benar hak kita royak kepada A dengan B ni benar hak bohong. Tapi kita kecek bohong dengan fakya tu nak we fakya klik baik. Contoh misalnya kita pergi cari A. A dengan B ya balah. Kita pergi cari A. Kita kata A. Aku dengar B duk royak katanya dia tu. Nah. Wasa salah gak hak dia tekeng hak dia balah ngamu baru ni. Ya pun nak jumpa-jumpa ngamu, nak minta maaf ngamu gak walhabi tak ada ayat gapo lihat tu. Kita pergi kecek bohong dengan A. Apa nak we A tu baik dengan B. Ha. Bagi tahu ayat gitu di A berkata baik tu. Kita pun pergi ayat kepada B pula. Hey B. Aku nak pergi jumpa dengan A dah. Nah A pun duk royak atau dia pun wasa salah hak duk balah ngamu baru ni. Dia pun wasa nak minta maaf, nak klik baik dengan mula. Tak ada royak gapo tu. Jadi kita kecek bohong. Di A dengan B. Apa? Nak we dua ni jadi baik. Baik tu. Misal tak ada jalan lain dah. Malaikat kita kena kecek bohong. We dua ni jadi baik. Kita kecek bohong. Kecek bohong tu kecek bohong lah. Tapi kecek bohong tu jual nak we orang hak balas jadi baik. Hak tu tak dosa. Dalam hadis Nabi SAW, hadis ni muttafaqun alaih. Hadis ni riwayat oleh Imam Muslim dan Bukhari. Nabi kata kan? Laisa bil kazzabi man yuslihu bainan nasi. Tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta. Tak panggil katanya bohong hak haram. Orang hak kecek bohong kerana nak baikkan orang. Nawi dua orang hak balah ni jadi baik. Tak bangi katanya kecek bohong hak haram. Kecek bohong tu kecek bohong lah. Tapi tak haram. Baik tu weh. Ada juga. Mana katanya, kalau kita kecek bohong orang sakit hati. Bohong kok yale tak molek lah. Kok yale hak bukan diizin dalam syarak, hak tu dosa besar. Kalau kita kecek bohong tak menyakiti orang, hak tu dosa kecil. Habis itu. Lepas tu dalam Quran tu yang kata kena. Tu yang sebut dalam Quran kata fanaja'an la'natullah hi 'alal kazibin. Fanaja'an la'natullah hi 'alal kazibin. Dalam surah Ali Imran ayat lomong 61. Tuhan kata maka menjadikan kita akan laknat Allah Ta'ala atas mereka yang berdusta. Orang kecek bohong ni Allah Ta'ala laknat dia. Dengan sebab ada ayat Quran tu hal laknat orang kecek bohong tu lah. Ulama kata jadi dosa besar. Kita kecek bohong buat orang sakit hati. Kita kecek bohong buat orang balah. Kita kecek bohong buat orang pecah belah. Dan lain-lain lagi lah. Dosa besar. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala laknat atas dia. Tu dia. Jangan kita kecek bohong dah. Dalam kitab hak ni ulama sebut di antara orang kecek bohong ni yang kata dia kata iza kazibal abdu kizbatan taba ada anhul malaku mailan min natni ma jaa bihi. Rawahu at-Tirmizi. Apabila berdusta seorang hamba Allah Ta'ala sekali berdusta, kita kecek bos patah. Kita put kohok kamneng. Sepatah ya. Nascaya jauh daripadanya oleh malaikat 1 mil. Malaikat rahmat duduk jauh dengan kita 1 mil. 1 mil ni berapa? 1 kilo tak? Kita katakanlah. 1 kilo. Kita kecek bohong sepatah kamneng tirau put ben kam kohok malaikat rahmat hancak kita 6 kilo. Ya Allah.
Bakpo malaikat rahmat jauh dengan kita sekelo? Kerana busuk dusta yang mendatangkan ia dengan ia. Sebab mulut orang kecek bohong tu busuk. Di sisi malaikat rahmat. Kita ni tak bahu apa orang kecek bohong tu. Kalau kita bahu. Bahu busuk ni. Mu kecek bohong ni. Tak bahu pun. Tapi malaikat rahmat dia tak duduk dekat dengan orang hak kecek bohong. Sebab mulut orang hak kecek bohong ni bahu busuk. Sebab tu Nabi kata malaikat rahmat duduk jauh dengan orang hak kecek bohong. Kalau kita kecek bukan sepatah, 2 patah, 3 patah, apa kilo? Nah, malaikat rahmat jauh pada kita. Allahu Rabbi Karim. Sebab tu, nah, yang kecek bohong. Pak perkara hak kita yang buat. Nak selamat pada seksa kubur. Hak dalam kitab Kashfil Rabiah sebut ni. Pertama, jangan dusta. Jangan kecek bohong. Jangan kecek pelawak. Nah, dan kedua, khianat. Jangan juga. Khianat orang ke. Khianat keluarga orang ke. Kata ke orang ke. Tuduh orang ke. Maki orang ke. Jangan. Khianat orang, jangan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita ni tak boleh tengok orang nak lebih pada kita. Kita ni tak boleh tengok orang hak baik nak senang pada kita. Jangan. Kita Allah Ta'ala beri rezeki masing-masing. Demo tak boleh nak ambil rezeki kita. Kita tak boleh nak ambil rezeki demo. Masing-masing dah. Nah, kita ni jual kedai sekali tepi. Ataupun saing. Kita dengan dia saing. Tapi bawa nampak dia hak ni tu jual nak laku pada kita. Kita lalu dah. Kecek buruk dia. Tuduh dia. Nak buat orang lain lagi tu tak segi beli kedai dia. Tengok. Jangan kita buat lagu tu. Nah, tak baik. Kita kena doa dengan Allah Ta'ala. Tuhan tambah rezeki di kita lah. Kena banyak istighfar. Kena banyak taubat lah. Bukan dia mau duduk ambil rezeki kita. Faham tak? Bukan dia mau duduk ambil rezeki kita. Kena kedai dia mau jual laku. Kedai kita jual tak laku. Rezeki masing-masing dah. Pas kena Tuhan tak beri rezeki kepada kita. Kita doa minta dengan Tuhan ke tak? Kita istighfar, taubat ke tak? Boleh hari dosa kita banyak. Dua hari-hari tak wati ke ana. Baik tu. Demo jaga semaya, demo maya sunat duha, demo istighfar semua. Sebab tu Tuhan beri luka banyak kedai demo. Kita mari duk deki buat nampak kedai demo, orang ramai jual sikit lalu dah. Kecek jahat orang tu. Kita sagi beli kedai tu gini. Tengok dia duduk sairai. Jangan. Allahu Rabbi Karim. Tu. Jangan kita khianat orang. Jangan kita khianat orang. Paling besar kali puca waktu kita khianat orang deki. Kalau timur deki dalam hati, lalu dah dia khianat orang. Kata ke orang. Risik. Aib orang. Kejahatan orang. Buka aib orang. Dan sebagainya. Jangan buat kita semua Jangan buat hijau lagu tu. Kalau nak kita selamat pada azab kubur, jangan kita khianat orang. Dan ketiga, mengadu-ngadu. Belaga orang. Ya, misal tu ngabi duk saing molek, duk baik molek. Ya mari kecek wak ngabi ni jadi balah. Baik tu. Apa kata belaga orang. Belaga orang jadi balah, orang pecah belah. Ataupun tok laki bini ni jadi kop kru attack dengan sebab dia. Jangan lagu tu. Siapa Nabi SAW sebut dalam hadis. Nabi kata Nabi kata la yadkhulul jannata. Nabi sebut la yadkhulul jannata namamun. Tiada masuk ke dalam syurga orang hak mengadu-ngadu, orang hak belaga orang, dia dibalah. Ke A dengan B, abang kata sahih molek. Kita pergi kecek di A, A ni balah dengan B. Dia pergi duk ngacung. Dia pergi duk ngacung, dia dibalah. Tak boleh. Siapa Nabi sebut dalam hadis, tak boleh masuk syurga orang hak yang belaga orang. Dia dibalah, pecah belah orang. Binasakan orang. Tujuan dia tu, nak balah orang. Nak orang pecah belah. Haram dah besar tu. Hukum dia dah besar. Hukum dia dah besar. Tak boleh. Tak boleh, jangan. Tak boleh masuk syurga ni langsung ke? Bukan.
Di sini hadis ni nah ulama kita nah sebut tak boleh masuk syurga kali dengan orang-orang hak mula-mula masuk. Orang hak mula-mula masuk tak boleh nak masuk syurga lah. Nah, tak boleh nak masuk syurga orang tu. Orang hak mana tak boleh masuk syurga kali dengan orang hak mula-mula masuk? Orang belaga orang. Orang kecek wak orang lain tu pecah belah. Wak orang lain pecah belah. Yang Allah. Kecek ataupun hidup ngadu hawi orang pecah belah ni haram dosa besar. Hak tu ittifaq ulama atas bahawasanya mengadu-ngadu itu belaga orang pecah belah tu dosa besar. Allahu Rabbi Karim. Yang pak kita semua dah, yang kita belaga orang yang dibalah semua tu yang dosa besar tu. Tak cekak nak tanggung lah pak kita semua ni. Habis di situ. Itu yang ketiga. Yang keempat hak yang kita buat. Yang royak sini tiada istibrak daripada kecing. Kita kecing sudah kena basuh we cuci. Kecing sudah kena basuh we cuci. Baik mana kalau kita kecing basuh tak cuci? Tak buat istibrak. Ya gini. Kalau kita kecing ya bahawa sudah kita kecing tu ya bukan makna kata air kecing tak tubik. Ya kita kena buat istibrak dulu. Caranya di antara kalau kita orang yatir ke kita luruk. Luruk dia. Nah. Kita luruk dia ataupun kita buat lagu tu. Kita kecing sudah kita pun buat lagu tu. Lepas tu cuba kita tekan tengok air kecing hak duduk lekat lagi saat ni tu dia nak tubik sikit-sikit. Kena buat istibrak lagu tu. Kalau kita kecing sudah, lepas tu kita basuh lalu. Kita ambil air semaya, kita pergi semaya. Masa kita duduk semaya tu, nah, dia nak tubik ke teh sikit je bukan kata lagu tu kita kecing mula-mula. Teh sikit je kita wasa tubik di kemaluan kita kecing sikit je. Kita wasa dah. Kecing tubik dah sikit. Kita pergi main lagu tu lagi. Tak ada pergi duduk tukar kain. Kita main lagu tu siapa sudah. Orang lagu ni kena azab kubur. Orang lagu ni kena azab kubur. Sebab tu biar kita kecing apa sudah yang ni kita gaduh tubik bila kita buat istibrak buat lagu tu dulu. Lepas tu kita cuba tekan sikit lagi. Nah, dia nak tubik kecil sikit lagi tu. Kita basuh sudah tak ada gapo lah. Berarti itu pak karo hak kita jangan buat. Jangan kecek bohong, jangan kena orang, jangan belaga orang, we balah, we pecah belah. Lepas tu kena kecing basuh we cuci. Jangan kita kecing basuh tak cuci. Tu pak karo hak kita jangan buat. Pak karo hak kena buat, pak karo hak kita jangan buat. Hak ulama sebut dalam kitab Kashfil Rabiah ni. Hak ni dia sebut kata di muka 29 barang siapa berkehendak ia bahawa hendak melepaskan daripada azab kubur, buat pak kara, tinggal pak kara. Jangan buat pak kara. Benar kena buat pak kara, jaga semaya, baca Quran, banyak zikir, lepas tu sedekah. Pak kara hak jangan buat, gapo? Jangan kecek bohong. Jangan kena orang. Jangan belaga orang we balah pecah belah. Jangan kecing tak asuh we cuci. Siapa yang buat pak buat pak tinggal pak, nah orang ni selamat pada azab kubur insya-Allah taala amin.